kawan-kawan lain lagi join sekejap Boleh ikutkan ada 21 orang daripada 40. Sekejap ni. Semua boleh nampak ke slide ni? Boleh cikgu. Boleh, okey. Okay, cikgu start Sekejap. Tak boleh Tak Sekejap. boleh cikgu. Tak boleh. Okey, sekejap. Dah boleh dah? Dah boleh ke? Cikgu. Dah, okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okay, semua sihat ke? Waalaikumsalam, cikgu. Selamat pagi cikgu. Semua sihat ke? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Dah sarapan? Dah. Okay. Kalau yang tak sarapan lagi, lepas ni pergi sarapan, okey? Okey, jadi hari ni kita akan masuk topik terakhir untuk mata pelajaran sains. So, siapa yang excited? Ada yang excited tak? Ke tak? Dah habis dah ni. Saya. Excited Okey. Okey, sebelum cikgu kita masuk pembelajaran hari ni, cikgu nak tunjuk satu video. We all know Boleh dengar space ke? rocks. Boleh dengar ke? Dengar. Nah, okey. Sekejap But what about the rocks in space? Asteroids, comets, and meteors are hurtling through the solar system. So how do you tell them apart? And which rocks could hit our planet? Comets pass near Earth, but they never make it to the surface. These cosmic snowballs form over time in the outer reaches of the solar system and are made up of ice, rock, and metal. If a comet gets too close to the sun, some of the ice heats up and turns into a gas, creating a glowy layer and that famous tail. If a comet were to shed its ice, it'd become an asteroid. These space rocks can be as big as an entire country or as small as a chihuahua head. Most of the time, you can find them hanging out in the asteroid belt, a rocky superhighway between Mars and Jupiter. Pieces of rock that break off asteroids and comets are called meteoroids. When a meteoroid enters the Earth's atmosphere, it burns up and causes friction that results in a light phenomenon. The streak of light is known as a meteor or a shooting star. And if the meteoroid lands on Earth's surface, it becomes a meteorite. So the next time you're gazing at the sky and see a shooting star, you'll know exactly what it is and exactly what it isn't. You can catch more episodes of Galactic Glossary every Wednesday. And to learn more about space rocks, like the one that triggered the demise of the dinosaurs, check out this video here. Thanks for watching and let us know what you think in the comments below. Okey, video tadi dah habis. Okay, jadi hari ni kita akan masuk sains tingkatan 2 bab 13 untuk tajuk meteoroid, asteroid dan juga komet. Okey, siapa boleh terangkan pasal video tadi? Apa yang kamu faham? Apa? Video tadi dia cerita pasal meteorit. Keadaan meteorit ni dekat mana? Meteor ni bagaimana? Tentang perubahan. Apa tu? Hati Ihsan cikgu. Ihsan. Okay, sorry. Okay, terima kasih Ihsan. Okay, betul tu. Okay, jadi objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk berkomunikasi tentang jasad lain dalam sistem suria iaitu meteoroid, asteroid dan komet.
hasil pembelajaran pula. Yang pertama adalah pelajar dapat membandingkan dan membezakan sekurang-kurangnya 3 ciri-ciri antara meteoroid, asteroid dan komet. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan pergerakan meteoroid, asteroid dan komet dan kesannya terhadap bumi berdasarkan data. Dan yang terakhir adalah pelajar dapat menjana idea tentang cara mengurangkan kemungkinan berlakunya pelanggaran antara asteroid dengan bumi. Okey, yang pertama adalah meteoroid. Siapa boleh tolong volunteer bacakan? Saya cikgu. Okey, silakan. Meteoroid. Meteoroid merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung dan bergerak di angkasa. Mempunyai saiz yang berbeza-beza iaitu antara 10 mikrometer hingga 1 meter. Terbina daripada bantuan dan logam seperti besi dan nikel. Berasal daripada serpihan asteroid dan komet, suhu meteoroid di angkasa lepas adalah dalam lingkungan 0 Celsius. Kelajuan pergerakan meteoroid adalah berbeza-beza. Meteoroid yang paling laju pergerakannya adalah pada kelajuan 42 km per saat. Okey, terima kasih. Jadi, secara kesimpulannya, meteoroid ini adalah serpihan batu yang terkecil antara asteroid jika dibandingkan dengan asteroid dengan komet. Jadi, meteoroid ni dia berasal daripada serpihan asteroid dan juga komet. Suhunya juga tak rendah dengan tak tinggi iaitu 0 darjah Celsius. Jadi dia ada kelajuan yang berbeza-beza. Yang paling laju adalah 42 km per saat. Okay, yang seterusnya adalah asteroid. Jadi asteroid merupakan batuan besar dan logam yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Jadi saiz dia bermula dari 1 meter hingga 1000 kilometer. Jadi agak besar. Ia terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel sama seperti meteoroid tadi. Suhu permukaannya sejuk iaitu sekitar negatif 73 darjah Celsius dan kelajuan purata asteroid ini mengelilingi matahari adalah pada 25 km per saat. Asteroid membentuk jalur asteroid di antara orbit planet, Marikh dengan Mushtari. Okey, yang ni kita boleh tengok lepas ni. Asteroid yang terbesar terdiri daripada Ceres, Pallas, Juno dan Vesta yang mempunyai diameter daripada beberapa kilometer hingga 1000 kilometer. Asteroid juga disebut sebagai planet kecil. Okay, yang seterusnya adalah komet. Okay, komet ni dia merupakan jasad kecil yang terdiri daripada campuran ais, gas dan debu beku yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Dia tak macam meteoroid dengan asteroid tadi yang terdiri daripada besi dengan nikel kan. Okay, ini terdiri daripada campuran ais, gas dengan debu beku. Ia terdiri daripada 2 bahagian utama iaitu kepala dan ekor. Panjang ekor komet boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer manakala saiz kepalanya boleh mencapai sehingga 250,000 kilometer. Ia terdiri daripada gas dan air yang membeku menjadi ais dan sedikit debu dan batuan. Okey, dia macam asteroid tadi, dia beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri yang berbentuk elips dan dia bergerak dengan purata jelat kelajuan 10 km per saat sehingga 70 km per saat. Okey, ini adalah perbandingan pergerakan meteoroid, asteroid dan komet. Okay, jadi meteoroid dia bergerak secara bebas di angkasa serta dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet, bulan dan objek lain di sekelilingnya. Maksudnya dia bebas bergerak lah, dia tak macam asteroid dengan komet yang bergerak melalui orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Sebab meteoroid bergerak bebas, kerana saiz dan jisim meteoroidnya lebih kecil menyebabkannya lebih mudah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti yang kecil. Ada siapa-siapa yang tak faham ke? Yang okey ke? Ada yang dah tertidur? Okey. Okay, next Okay, sekarang kita nak masuk pergerakan meteoroid. Okay, macam yang awak semua tengok kat sini. Ni garisan ni adalah atmosfera bumi.
Okey, yang pertama meteorit yang merupakan serpihan batu dan logam kecil terapung di ruang angkasa dan bergerak di ruang angkasa. Yang kedua, apabila meteorit memasuki garisan ni iaitu atmosfera bumi, meteorit akan disebut sebagai meteor. Dia tak dikenali sebagai meteorit dalam. Jadi geseran molekul antara udara dengan meteor akan menghasilkan haba sehingga terbakar dan terhasil coretan cahaya. Okey, yang ketiga, pancuran meteor berlaku apabila meteor memasuki bumi dengan banyak pada satu masa. Okey, boleh tengok kan pancuran meteor macam ni. Yang keempat, kebiasaannya meteor akan habis terbakar sebelum sampai ke bumi. Akan tetapi ada juga meteor dapat sampai ke bumi. Meteor ini disebut sebagai meteorit. Kawah akan terbentuk akibat hantaman meteorit. Okey, sebab saiz dia terlalu kecil, jadi kebanyakannya tak akan sempat sampai ke bumi lah. Kalau sampai pun tak adalah saiz yang besar sangat seperti asteroid. Sekejap Okey, macam asteroid. Okey, asteroid, pergerakan untuk asteroid pula, dia bergerak dengan kelajuan purata 25 km per saat. Kebanyakan asteroid berada di dalam lingkaran asteroid, akan tetapi terdapat juga orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid, iaitu seperti Apollo, Amon dan juga Aten. Jadi orbit-orbit yang berada di luar lingkaran asteroid ini boleh berhampiran atau bersilang dengan orbit bumi. Disebabkan hal itu, pelanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan bumi pada titik persilangan atau lintasan sebab dia terkeluarkan, jadi besar kemungkinan boleh jadilah pelanggaran itu akan berlaku. Okay, yang keempat pula, pelanggaran dengan asteroid yang bersaiz besar boleh menyebabkan kemusnahan hidupan di bumi. Okey, terskip pula. Okey, yang pergerakan yang terakhir sekali adalah pergerakan komet. Jadi komet bergerak pada julat kelajuan 10 hingga 70 km per saat. Kebanyakan komet berasal dari lingkaran Kuiper. Ini lingkaran Kuiper dan awan Oort. Awan Oort ni kat sini. Apabila komet menghampiri matahari, komet dia menjadi semakin laju, mencair dan kelihatan seperti berekor panjang. Ekor komet sentiasa dalam keadaan menjauhi matahari. Ni ekor komet dekat sini. Dia akan menjauhi matahari. Semua ni menjauhi sebab tiupan angin suria dari matahari. Tarikan graviti planet luar yang kuat menyebabkan komet mudah terkeluar dari orbitnya, dan yang terakhir, komet yang terkeluar dari orbit berisiko untuk berlanggar dengan bumi dalam kelajuan yang tinggi. Dia macam asteroid tadi lah. Okay. Ini pula siapa nak tolong volunteer baca? Sebab cikgu rasa senyap je. Ada tak? Ya, cikgu. Okey. Silakan. Melindungi bumi daripada hantaman asteroid. Para saintis sentiasa membuat pemantauan terhadap asteroid di angkasa untuk memastikan orbit asteroid berada pada jarak yang selamat dari orbit bumi. Amaran akan dikeluarkan jika terdapat asteroid yang berisiko untuk berlanggar dengan bumi. Asteroid yang menghampiri bumi mungkin dapat dimusnahkan atau diubah arah pergerakannya. Okey, terima kasih. Setakat ni semua okey ke? Ada yang dah mengantuk? Lagi cikgu. Okey, cikgu. Okey, bagus. Okey. Cikgu terskip tadi. Okey, ni sebagai info tambahan lah. Ahli paleontologi mempercayai kepupusan dinosaur disebabkan pelanggaran asteroid bersaiz 10 km dengan permukaan bumi. Siapa ada dengar pasal inilah, siapa ada dengar dinosaur pupus disebabkan asteroid? Pernah dengar tak? Benar. Cikgu. Jadi hantaman asteroid yang berlaku pada 65 juta tahun dahulu telah memusnahkan hidupan dan menyebabkan perubahan suhu, iaitu suhu di suatu kawasan menurun dengan teruk dan suhu di suatu kawasan yang lain meningkat secara mendadak lalu menyebabkan kematian dinosaur. Okey, asteroid ni bila dia laju dia akan menghasilkan haba kan. Jadi bila dia melanggar bumi, dia akan meningkatkan suhu sesuatu tempat tu sebab dia panas dengan mendadak, tapi dekat suhu
suatu tempat yang lain sejuk dan dinosaur tak boleh adapt dengan keadaan tu dan mereka pupus disebabkan perkara itu. Okay, semua faham ke? Faham cikgu. Faham cikgu. Okay. Okay, ni pula tugasan berkumpulan. Cikgu akan bahagikan kamu semua kepada 3 kumpulan. Jadi kumpulan 1 akan ramalkan kesan yang akan berlaku kepada kehidupan di bumi jika satu asteroid yang bersaiz besar memasuki atmosfera bumi. Kumpulan kedua pula terangkan apakah cara untuk mengelakkan asteroid yang bersaiz besar memasuki bumi. Dan yang ketiga, kena jelaskan mengapa meteor lebih berbahaya kepada angkasawan yang berada di angkasa berbanding manusia di bumi. Okay, cikgu bagi masa 10 minit. Okay? Okay, 10 minit dah tamat. Cikgu nak wakil kumpulan 1 ada ke? Wakil kumpulan 1. Ya, cikgu. Bukan. Ya, kita tolong terangkan jawapan kumpulan kamu Ya, semua. saya cikgu. Okay, apa yang saya faham, kalau saiz asteroid tu kurang daripada 10 km yang memasuki ruang atmosfera, spesies hidupan akan musnah dekat kawasan jatuhan tersebut dan sekitarnya seluas ratusan kilometer. Tetapi jika asteroid yang bersaiz lebih daripada puluhan kilometer, maka keseluruhan spesies di bumi akan pupus. Seperti yang jadi dekat zaman dinosaur. Betul tak cikgu? Okey, bagus. Terima kasih. Betul tu. Jadi macam yang info tadilah yang pasal kepupusan dinosaur, perkara yang sama akan berlaku juga walaupun dekat zaman kita, ia akan menyebabkan kemusnahan di sekitar kawasan jatuhan tu lah. Okey. Okay, yang seterusnya kumpulan 2. Kumpulan 2 siapa Saya cikgu. Maizura. Okey, teruskan. Ya, okey. Cara untuk mengelakkan asteroid memasuki bumi ialah kita boleh elakkan dengan mengubah laluan asteroid berkenaan ataupun memecahkan menjadi batuan yang lebih kecil. Kapal angkasa boleh digunakan untuk memasang bahan letupan atau menembak dengan bom yang mempunyai kuasa letupan yang kuat pada asteroid yang berkenaan sebelum menghampiri bumi. Okey, terima kasih. Okey, sebagai info tambahan, okey, para saintis dia sebenarnya dia memang akan memerhati kawasan luar ni kalau ada meteoroid ke asteroid nak datang kan. Okey, jadi mereka akan memerhati kalau ada yang akan macam diorang jangka akan langgar, diorang akan memesongkan asteroid tersebut dari laluan bumi menggunakan traktor graviti. Jadi kiranya asteroid tu akan terpesong ke arah lain dan tak langgar lah bumi kita. Okey, faham ke? Semua faham? Faham cikgu. Okey, baiklah. Okey, kumpulan seterusnya, kumpulan 3. Okey, kumpulan 3 ada ke? Okay. Tak Zilah Sekejap. Apa wakil kumpulan 3? Tak Zilah ke? Saya cikgu. Oh, okey, Isan. Tak apa. Masalah lain. Saya ganti cikgu. Okey, teruskan. Untuk kumpulan kami, saiz meteor di angkasa lebih besar dan kelajuannya juga lebih laju. Oleh itu, saiz dan kelajuannya berkurang kerana geseran yang berlaku dengan atmosfera apabila sampai ke bumi. Oleh itu, kesan pelanggaran lebih teruk di angkasa berbanding pelanggaran di bumi. Okey, betul. Terima kasih. Ada siapa-siapa yang tak faham ke dengan jawapan ni? Faham. Faham. Okey. Semua faham ke? Seorang je jawab ni. Okey. Faham cikgu. Okay. Faham cikgu. Okay, kita dah nak sampai ke penghujungnya. Okay, jadi cikgu ada buat satu kuis. Cikgu tahu ramai di antara awak semua ada masalah dengan line. Jadi cikgu buat kuis ni dekat Google Form. Cikgu copy.
Okey. Kamu semua boleh jawab? Cikgu bagi masa 5 minit. Cukup ke? Cukup cikgu. Okey. Hmm. Semua boleh buka ke? Boleh Ada cikgu. ke soalan? Okey. Semua okey ke tu? Isam seorang je boleh masuk. Oh, dah dah. Boleh doktor. Boleh cikgu. Okey. Okay, setakat ni baru seorang jawab. Hati. Hati dah hantar. Okay, mana lagi 22 orang. Payah ke soalan tu? Senang je kan? Agak easy je. Amboi je. Easy Kenapa dapat 8? Bagi jawapan. Boleh lah. Bagi jawapan. Apa dia? Kalau dapat phone nanti dituduh meniru. Tak ada lah. Mana ada cikgu cakap apa-apa. Tak ada pun. Sekejap tengok. Okay, dah 4 orang. Okay. Sekejap. Ni. Baru 4 orang je ke? Okay, dah 5. Dan cikgu. Apa tu? Apa tu? Isan Oh dah. Okay, dah 7 orang. Mana lagi 15 orang? Ada lagi ke? Masih bersama cikgu ke? Kena breakfast. Time. Cikgu tunggu lagi 2 orang boleh? Sebab takut masa tak mengizinkan lah untuk kita bincang jawapan. Okay, dah 10. Ke ada lagi tengah jawab tapi tak submit lagi? Ada lagi ke? Nak cikgu tunggu tak? Siap dah. Siap. Ada ke yang tak submit lagi? Takut tertinggal pula lepas ni. Okay, 11.
Okay, cikgu tunggu lagi 2 minit lah. Okay. Jadi 11.28 kita start bincang, okay? Macam tak bergerak je sebelah orang ni. Tak ada yang tengah jawab. Kalau tak, cikgu nak bincang ni. Semua dah submit Rasa semua dah. Dah Yang Semua dah cikgu. Kurang 10 orang, tak apalah. 11, tak apalah. Okay. Tengok soalan mana yang ramai tak boleh jawab. Okay, soalan saiz ni Okay. Ada siapa-siapa yang tak faham ke pasal saiz dia? Kan nak cikgu buka slide balik. Faham. Okay, ni yang kedua ni ramai juga masalah ni. Okay, jawapan dia pancuran meteor berlaku apabila meteor memasuki bumi dengan banyak pada satu masa. Ramai jawab apa Oh, ramai jawab komet. Oh, okay. Okay, komet dia tak betul lah sebab sebenarnya meteoroid. Kalau komet dia satu je at the same time, tak cakap cikgu. Pancuran meteor ni baru banyak. Yang terakhir sekali mana? Meteor bergerak mengikut orbitnya di angkasa dan dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet, bulan dan objek lain di sekelilingnya kerana saiz dan jisim meteoroid yang lebih besar. Okay, jawapan ni salah sebab meteoroid dia bergerak bebas, bukan mengikut orbitnya. Yang mengikut orbitnya adalah asteroid dan juga komet. Dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet ni betul, tapi saiz dan jisim meteoroid adalah lebih kecil, bukan lebih besar. Faham tak? Dia tukar kat sini je. Ada siapa-siapa tak faham ke? Hello? Faham cikgu, faham. Faham cikgu. Okay, ada lagi ke soalan yang nak bincang? Ke tak dah? Tak ada dah. Cakap ni, okey dah cikgu. Okey dah. Semua okey ke? Tidak kita nak habiskan kelas ni. Okey cikgu. Okey cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu rasa setakat itu je lah kelas kita hari ini untuk topik terakhir bagi mata pelajaran sains. Okey, cikgu nak seorang boleh tolong bagi kesimpulan daripada topik ni. Orang je. Ada siapa-siapa volunteer ke? Nak simpulkan? Tak ada. Tak ada, cikgu pick lah. Apa Sekejap. Cikgu pilih. Abbas ada Abbas? Ada cikgu. Okey. Abbas boleh tolong simpulkan tak mata pelajaran kita hari ini? Boleh. Okey. Ini sebagai pasal asteroid, meteor, batu komet, batu pasal bumi, pasal bintang. Banyak lagi lah cikgu. Okey, terima kasih. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Jadi ada siapa-siapa nak tambah lagi ke? Kalau tak, kita habiskan setakat ni je lah. Kalau tak ada, tak apalah.
satu lagi tadi tahu apa kesan kalau meteorit tu payah kat bumi tu macam mana, apa yang akan berlaku kat spesies. Ya, okey, betul. Okey, terima kasih. Jadi kita akhiri kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ans. Tak apalah. Okey, jadi terima kasih semua sebab join kelas hari ini. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi InsyaAllah